A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang Bersa Iyub Hairi selaku pengurusi masjid, seluruh ahli tuan-kuasa, tuan-tuan, perempuan tak ada, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini dapat kita bertemu semula setelah sekian lama tertangguh berikutan bahaya pandemik yang telah melanda dunia kita pada kali ini. Telah lama tak bersiaran, dekat hampir 3 bulan ya, dekat 3 bulan, bulan Mac, bermula bulan Mac 18 Mac, kemudian April, Mei, April raya, Mei ke raya? April? Mei ya? Raya Mei, April, Mei, Jun. Bulan Jun baru kita bertemu semula ya. Baik tuan-tuan, kita walaupun dah lama tak bersiaran, risau juga sebenarnya ya. Bila lama hati itu tidak diketuk, maka dia akan jadi keras ya, keras, hitam ya. Jadi mudah-mudahan semasa kita sepanjang PKP hari itu adalah ya, merapatkan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak mendengar tazkirah ke ya, walaupun secara Google Meet ke, YouTube ke, apa ke, mudah-mudahan hati kita sentiasa diketuk, tidak menjadi degil, tak menjadi hitam ya. Hati kita ni kalau kita lama tak dengar tazkirah, nama pun tazkirah. Tazkirah ni zakarah, peringatan ya. Kena diberi peringatan. Peringatan ni maksudnya bukannya sekali, benda kena dengar banyak kali, walaupun benda tu dah tahu. Namanya pun tazkirah, peringatan. Dah tahu kena dengar juga, dah tahu kena dengar juga. Ya, sebab kita ni pelupa. Kita ni seorang nas, pelupa, jadi diberi tazkirah supaya hati kita sentiasa ingat, sentiasa diketuk. Nak dapat emas yang tulen, kena ketuk. Jangan dibiarkan berkarat, jangan dibiarkan berselaput ya. Ketuk-ketuk emas banyak kali, insya-Allah akan bertemulah dengan emas yang betul-betul tulen ya. Baik-baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah hari ini kita sambung balik pengajian. Rasanya dah masuk, dah lama tinggal dosa-dosa besar ya, 196. Kalau ikutkan dah masuk tajuk dosa-dosa besar. Kita akan membicarakan berkenaan dengan kitab Fiqh Al-Aulawiyat ya, fiqh keutamaan. Satu kajian baru daripada perspektif Al-Quran dan Sunnah yang telah ditulis oleh Profesor Dr. Yusuf Abdullah Al-Qaradawi hafizahullah. Ya, dia telah menulis kitab ini dan dia telah membuat kajian berkenaan dengan fiqh aulawiyat. Aula, perkara apakah yang patutnya diutamakan dan perkara apa yang patut dikemudiankan. Baik, saya ulang sikit balik, saya undur sikit ke belakang sebelum masuk dosa-dosa besar ni. Kita dah belajar sebenarnya berkenaan dengan berkenaan dengan kufur ya. Kita ni sedang dalam tajuk larangan Allah, yang mana satukah yang mesti dijauhi terlebih dahulu. Ya. Di awal bab kita dah belajar berkenaan dengan perkara apakah, perkara baik apakah yang mesti diutamakan terlebih dahulu.
Untuk bab yang ini kita dah masuk bab perkara buruk yang manakah yang mesti dijauhi terlebih dahulu. Jadi antara tingkatan yang perlunya ialah, yang saya ulang baliklah sikit-sikit. Yang pertamanya kufur. Kena ingat balik kufur. Kufur adalah perkara utama yang mesti dijauhi. Lepas kufur apa? Syirik. Lepas syirik apa? Nifak. Lepas nifak apa? Baru kita masuk dosa-dosa besar tadi. Baru kita masuk dalam tajuk dosa-dosa besar tadi. Kufur. Yang pertama tadi kufur yang mesti dijauhi terlebih dahulu. Kufur pula ada dua. Satu kufur besar, satu kufur kecil. Apa dia kufur besar? Ini ulangan balik ni, review. Ya, dah 3 bulan tinggal. Kufur besar apa dia? Contohnya kufurnya manusia kepada Allah dan Rasul, seperti kaum Yahudi dan Nasrani, confirm kafir. Semua kerana mereka ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasul. Dah dijelaskan, dah didakwah, tapi masih lagi tak nak ikut, confirm jadi kafir besar. Ada satu lagi namanya kufur kecil. Apa dia kufur kecil? Kufur kecil ni contohnya malas melakukan solat. Malas solat. Solat ni ada beberapa sebab orang tak buat. Satu malas, satu engkar. Malas solat hukumnya kufur kecil. Adakah jatuh jadi kafir? Tidak jatuh kepada kafir, tapi jatuh kepada asi, seorang yang maksiat, seorang yang buat maksiat, seorang yang buat fasik, dosa. Jangan kita nampak orang, kamu malas solat, tak solat. Sebab apa tak nak solat? Malas. Kamu kafir. Kan, kita laju je. Kafir. Ya. Itu sebab ada kafir kecil, kafir besar. Kafir kecil ni malas solat, bukannya engkar. Kalau engkar dia tak jatuh kafir kecil, dia jadi kafir besar sebab dia engkar, tak nak. Allah suruh solat dia tak nak, tapi dia sekadar malas. Jadi hukum dia kufur kecil. Tu dua bahagian kufur. Mula bawah kufur pula ialah syirik. Syirik pula terbagi kepada dua, syirik besar, syirik kecil. Apa dia syirik besar? Syirik besar kita sendiri pun dah tahu, ya, menjadikan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai sekutu. Ya, menjadikan ada yang selain daripada Allah sebagai Tuhan sekalian alam. Itu syirik, menyamakan Allah dengan sesuatu, maka tidak ada keampunan. Syirik besar. Ya. Yang kedua pula namanya syirik kecil. Syirik kecil macam mana? Syirik kecil ini ialah riak. Contohnya riak. Mengharapkan pujian orang. Orang nak puji dia je, duk berharap kepada pujian. Contoh syirik kecil. Kau kaya ni sebab aku tolong. Antara ayat tu kan, kau kaya ni sebab aku tolong. Dia riak tak? Perkataan dia tu perkataan yang riak. Kau kaya, kau dapat uang besar ni sebab apa? Sebab aku yang tolong. Itu dah jadi syirik kecil. Betul ke dia tolong dia betul menjadi kaya? Adakah Allah yang mengayakan dia ataupun orang itu yang mengayakan dia? Itu jadi syirik kecil. Cakap tu nampak macam tak salah, tapi sebenarnya ada ciri-ciri riak dan boleh jatuh syirik kecil. Syirik kecil dia bergantung kepada niat. Kalau niatnya betul-betul nak menyamakan diri dia dengan Allah, jadi syirik betul. Jadi syirik betul. Kalau dia niatnya tercakap, biasalah kita kadang-kadang kita makan ubat kan. Sebab aku makan ubat ni aku baik. Sebab kan yang baik tu bukannya ubat. Yang membaikkan kita ialah Allah. Yang membaikkan, yang bagi kita sembuh tu bukannya ubat, adalah kerana Allah. Jadi kadang-kadang kita tak sedar kita telah melakukan syirik kecil. Tapi adakah kita jadi kafir? Jadi syirik? Tak jadi
syirik. Ya, dia bergantung kepada niatnya masing-masing. Ya, jangan, itu sebab nak cakap tu kena bertapih-tapih. Kadang-kadang kot salah cakap, ya, dapat dosa pula kan. Tak pandai-pandai dapat dosa, ya. Baik, itu kufur, itu syirik. Yang ketiganya nifak. Ini ulang balik ni, sebenarnya dah bahas lama dah ni, ya, dah 3 minggu apa. Satu tajuk ni seminggu bahas sebenarnya. Kemudian yang ketiganya ialah nifak. Nifak terbahagi kepada dua juga, nifak besar dan juga nifak kecil. Apa dia nifak besar? Nifak ni munafik lah. Nifak ni perbuatan. Orang yang membuat nifak ni namanya munafik. Munafik ni ada munafik besar, ada nifak kecil. Apa dia nifak besar? Nifak besar ni ialah nifak yang berlaku dalam hati. Dalam hati tu betul, di dalam hati tu betul-betul berpura-pura Islam. Itu munafik, ya. Berpura-pura Islam, depan Nabi pura-pura Islam, belakang Nabi tak Islam. Itu nifak dalam hati. Nifak dalam hati Allah saja yang tahu. Itu sebab perkara munafik ni kalau dibincangkan panjang-panjang susah. Kita tak boleh nak menghukum orang, kamu munafik, kamu munafik, kamu munafik, ya, sebab dia benda dalam hati. Abdullah bin Sabah, tokoh munafik zaman Rasulullah, pun Nabi ikut aja. Dia mati pun Nabi semayangkan dia. Ya, Abdullah bin Sabah, ya, walaupun sebenarnya tak boleh. Lepas tu turun ayat Quran, tak boleh semayangkan orang yang munafik. Tapi siapa yang tahu? Kan? Ya. Rasulullah telah ditegur oleh Allah dalam satu ayat, ada ayat Quran turun, tak ingat ayat apa, ya, tak boleh dah semayang kepada orang munafik, ya. Kemudian munafik besar berkaitan nifak dengan hati tadi. Kemudian ada pula namanya nifak kecil. Munafik kecil. Munafik kecil pula nifak dengan perbuatan. Tadi hati, berpura-pura dengan hati. Yang ini berpura-pura dengan perbuatan. Nifak dengan perbuatan. Contohnya bercakap. Bercakap, bila bercakap dia menipu. Itu hadis tu kan. Ya, hadis kita dengar. Ciri-ciri orang munafik: bercakap, menipu, berjanji, khianat. Bila apa? Berjanji, berdusta, berjanji, lupa lah. Mungkir. Bila berjanji dia mungkir. Bila dia disuruh beramanah, dia khianat. Amanah lawannya khianat, ya. Itu nifak perbuatan. Tapi bila kita ni orang Islam ni, kita ni bercakap menipu, adakah kita jadi munafik terus? Tak. Itu sebab namanya nifak kecil, bukannya nifak besar. Ya, sebab dia berlaku dalam perbuatan. Dia berlaku dalam perbuatan. Kalau berlaku dalam hati, confirm jadi munafik. Itu pembahagian perkara-perkara yang kita perlu jauhi terlebih dahulu. Baik, sekarang masuk pula kepada tajuk Al-Kabair. Itulah habis nifak besar, nifak kecil. Muka surat 196 masuk tajuk dosa-dosa besar. Baik, kita telah bincangkan berkenaan dengan kufur, musyrik dan berbagai-bagai jenis peringkat. Maka tibalah masanya kita bincang berkenaan dengan maksiat, perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat itu ada dua. Satu al-kabair, satu namanya as-saghair. Bahasa Arab al-kabair maknanya dosa-dosa besar. Satu lagi bahagian dosa ialah as-saghair, namanya dosa-dosa kecil. Dosa kena ingat, ada dosa besar, ada dosa kecil. Apa beza dosa besar dengan dosa kecil? Ni tuan-tuan kena tahu ni. Kadang-kadang setengah orang tak tahu, terkejut kat saya, ya. Bukan orang, ustazah pun tak tahu, ya. Terkejut dia dengar, ya. Apa dia dosa besar? Dosa besar ni ialah jenis-jenis dosa
yang pelakunya akan mendapat laknat dan murka Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ancaman seksa neraka jahanam di akhirat, tolong tambahkan di akhirat, dan ancaman hudud di dunia. Ya, saya ulang balik, al-kabair ni ialah dosa-dosa besar yang pelakunya mendapat laknat dan murka Allah, mendapat ancaman seksa neraka jahanam di akhirat. Maksudnya di hari akhirat Allah bagi ancaman di akhirat. Nanti kita tengok contoh, apa contoh Allah sebut ancaman di akhirat. Dan juga Allah sebut ancaman hudud semasa di dunia, ancaman hukuman di dunia. Mana-mana ayat Quran yang ada larangan Allah, yang mana larangan Allah itu ada menunjukkan ancaman dunia dan ancaman akhirat, itu adalah dosa-dosa besar. Ya. Tambah kalau dalam Quran. Dalam Quran apa yang ditulis? Contoh yang ditulis apa? Antara perkara yang Allah tulis dalam Al-Quran yang ada dosa, yang ada hukumannya. Contohnya merok, mencuri tu kan. Ya, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, itu Al-Quran semua tu. Mencuri Allah sebut dalam Quran. Allah sebut dalam Quran, Allah sebut pula ancaman di dunia. Allah sebut juga dalam Quran ancaman di akhirat. Apa Allah sebut di dunia bagi orang yang mencuri? Potong tangan. Berzina pun Allah sebut dalam Quran, ada ancaman dunia dia. Apa dia? Zina, kena rejam. Kalau yang kahwin, rejam. Yang bujang, kena sebat. Itu ancaman yang Allah sebut dalam Quran. Maknanya selain pada dua contoh tu, mencuri, berzina dan banyak lagi perkara yang Allah sebut dalam Quran, perkara-perkara yang Allah larang, itu semua adalah dosa besar. Itu adalah dosa besar. Okey, tu kena faham tu, ya. Dosa besar, perkara yang Allah sebut dalam Quran, ada ancaman dunia, ada ancaman akhirat. Segala benda yang disebut, ya. Baik, itu dalam Quran. Dalam hadis pun ada. Kadang-kadang Nabi sendiri sebut. Kadang-kadang Nabi sendiri sebut, tak boleh bunuh diri, tak boleh makan harta anak yatim, tak boleh lari daripada medan perang, tak boleh itu, tak boleh ini. Itu pun termasuk dalam dosa besar. Apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi larang, itu pun juga merupakan dosa-dosa besar. Okey, itu dosa besar. Satu daripada Al-Quran, satu daripada hadis. Baik, dalam peringkat yang pertama tu hadis Rasulullah SAW menjelaskan. Tolong betul tu, cikgu type salah tu, bukan hadis Rasulullah. Nas-nas Al-Quran menjelaskan. Kena betul kan tu. Cetak salah ke? Ya. Yang mula-mula tu disebut nas Al-Quran menjelaskan bahawa Al-Kabair ini termasuk dalam jenis 7 perbuatan maksiat. Itu nas Al-Quran, ya. Nanti diterang pula daripada hadis pula, ya. Yang pertamanya tu daripada nas Al-Quran, contoh perkara-perkara Al-Kabair ini ialah 7 perbuatan maksiat yang mencelaka, iaitu syirik. Satu, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik ada tak sebut dalam Quran? Ada. Dalilnya surah An-Nisa ayat yang ke-48. Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain daripada syirik bagi sesiapa yang dikehendakinya. Surah An-Nisa dijelaskan syirik tak boleh buat, haram. Jadi itu dosa besar. Apa lagi? Yang keduanya disebut di dalam buku ni ialah membunuh jiwa yang suci yang diharamkan Allah, melainkan kerana haknya. Membunuh, bunuh orang, bunuh jiwa pun tak boleh. Adakah dalil Al-Quran? Adakah Allah sebut? Ada.
surah An-Nisa ayat yang ke-93. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam. Itu balasan, ancaman orang yang membunuh diri di akhirat nanti ialah Jahannam. Kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Surah An-Nisa tentang dalil tak boleh membunuh jiwa. Apa lagi? Yang ketiga, perbuatan sihir. Perbuatan sihir pun ada disebut dalam Quran. Tak boleh. Dalilnya surah Al-Ma'idah ayat yang ke-90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, menyembah berhala, bertilik nasib, dan ia adalah daripada perbuatan syaitan, sihir. Ya, surah Al-Maidah ayat yang ke-90. Tilik nasib itulah, dia agak-agak, ya. Kemudian apa lagi selain daripada sihir? Memakan riba. Yang keempatnya ialah memakan riba. Riba pun Allah sebut dalam Quran tak boleh. Itu lagi panjang sebutnya, ya. Hal ini Allah berfirman, orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-275. Dalil tak boleh riba Allah sebut dalam Quran. Benda-benda yang Allah sebut ni semuanya adalah dosa besar. Apa lagi selain daripada riba? Memakan harta anak yatim pun Allah sebut dalam Quran. Surah An-Nisa ayat yang ke-10. Ya, semuanya Allah sebut dalam Quran. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, api neraka. Itu Allah bagi ancaman di hari akhirat. Kemudian selain daripada makan harta anak yatim, menuduh perempuan mukmin yang suci membuat zina, perbuatan sumbang. Itu yang keenam, ya. Dalilnya ada surah An-Nur ayat yang ke-23. Dalil menuduh orang mukmin, perempuan mukminah buat zina. Dalilnya sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik, yang enggan lagi beriman, yang lengah lagi beriman, berbuat zina, mereka kena laknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka azab yang amat besar. Surah An-Nur. Jaga-jaga jangan kita menuduh orang buat zina. Tambah sekarang zaman apa? Zaman media sosial ni kan. Ya, kadang-kadang banyak, ya, nampak orang kita tuduh orang zina. Tu nampak tu perempuan tu berzina. Kita nuduh orang zina, dosa besar. Jangan nuduh orang buat zina, ya. Kecuali ada saksi. Kalau ada saksi, bolehlah tangkap betul-betul, ya. Kadang-kadang berlaku, ya, nampak lelaki masuk rumah perempuan tu, kita pun tu nampak tu perempuan tu berzina. Betul ke berzina? Kita menuduh orang perempuan tanpa saksi, dosa besar. Ya, jadi kena siasat, bawa saksi, bawa penguat kuasa untuk menangkap orang yang membuat zina. Baik, kemudian apa lagi? Melarikan diri dari medan peperangan pun ada disebut dalam Al-Quran. Barang siapa yang membelakangi mereka, mundur di waktu itu, kemudian berbelok untuk muslihat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahannam, dan amat buruklah tempat kembalinya. Itu lari daripada medan perang pun tak boleh, ya. Jadi dosa besar. Surah Al-Anfal ayat yang ke-16. Itu yang dalam Quran, ya. Ada juga di dalam hadis. Dalam kitab ni tulis, perbuatan yang termasuk dalam jenis ini pula mengikut keterangan hadis-hadis sahih.
Dari sahih pun ada dijelaskan. Hadis sahih maksudnya siapa yang sebut? Rasulullah sebut. Rasulullah sebut benda-benda yang tak boleh, jangan buat. Contohnya apa? Menyakiti kedua orang tua pun tak boleh. Jadi hukum macam hukum dosa besar. Sebab Nabi sebut benda-benda yang Nabi sebut ni berdosa-dosa yang amat besar, yang mesti dijauhi. Antaranya ialah menyakiti kedua orang tua. Ada hadis dia. Sabda Nabi kepada Sayyidina Ali dalam kitab ni tak ada, ya. Saya baca daripada dalil-dalil dosa besar. Dalilnya apa? Hadis, wahai Ali, saya melihat tulisan pada pintu syurga yang berbunyi, syurga itu diharamkan bagi setiap orang yang bakhil kedekut, orang yang derhaka kepada orang tuanya, dan bagi orang-orang yang mengadu domba. Itu hadis Nabi. Nabi marah kepada orang yang derhaka kepada orang tuanya. Maksudnya bila Nabi sebut tak boleh buat, ya, dosa besar. Apalagi memutuskan tali hubungan silaturahim pun sama. Nabi SAW bersabda, orang yang memutuskan silaturahim tidak akan masuk syurga. Muttafaqun alaih, hadis, ya, pun tak boleh memutuskan silaturahim. Jadi kena jaga-jaga. Kita kalau boleh jangan mencari musuh dengan orang, kena buat baik dengan orang, ya. Kemudian menjadi saksi palsu, sumpah palsu pun ada riwayat hadisnya. Diriwayatkan oleh Abu Bakrah, ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, maukah aku ceritakan kepada kamu sebesar-besar dosa? Sebesar-besar dosa besar, ianya 3 perkara, iaitu mensyirikkan Allah, mengherdik kedua ibu bapa, dan bersaksi palsu dan berkata-kata palsu. Itu dalil hadis Nabi, tak boleh buat sumpah palsu ataupun jadi saksi palsu. Ada lagi minum arak pun disebut, ya, kalau saya sebut ni banyak pula dalilnya, ya. Minum arak, buat zina. Zina dalam Quran ada, dalam hadis pun ada. Berbuat homoseksual, lelaki namanya homoseksual, perempuan namanya lesbian, tak boleh, ya. Hukumnya ada disebut oleh Nabi sendiri. Barang siapa mengerjakan akan pekerjaan kaum Lut, liwat, homoseksual, maka hendaklah dibunuh. Yang memperbuat dan yang diperbuat, itu lelaki. Kalau perempuan namanya musahaqah, kalau perempuan. Kemudian apa lagi disebut dalam kitab ni? Membunuh diri pun tak boleh. Ada hadisnya. Merampas harta orang lain, menyorok harta ghanimah sebelum diagihkan oleh imam, mengambil rasuah, namimah, melaga-lagakan di antara sesama muslim. Itu semua adalah perkara-perkara dosa besar, ya. Jadi banyak sebenarnya dosa besar ni, jangan ingat 7 je ya dalam Quran saja, ya. Dosa besar ni banyak. Jadi kena jaga. Antara perkara yang kita kena jauhi adalah perkara-perkara dosa besar. Dosa kecil lambat lagi, ya. Dosa kecil, muka surat berapa ke masuk dosa kecil? Panjang cerita dosa besar ni. Mana kentah 217, muka surat 217. Panjang juga cerita dosa besar ni. 217 pun masuk dosa kecil. Cerita panjang dosa besar ni, ya. Nak ceritakan dosa besar ni mesti dijauhi, tak boleh buat, ya. Dosa kecil ni jauh lagi. Nak cerita dosa kecil, tunggu sampai tajuknya baru cerita pasal dosa kecil. Cerita pasal dosa besar dulu. Baik, tuan-tuan yang berkata Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, Dr. Syu'ab Qaradawi menyebutkan termasuk dalam perbuatan dosa besar ni ialah meninggalkan solat fardu. Itu, ya. Antara termasuk dalam perbuatan dosa besar ni ialah meninggalkan solat fardu, enggan menunaikan zakat,
tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan, terus menerus meninggalkan fardu haji meskipun sudah mempunyai kemampuan dan kesanggupan. Ini semua ciri-ciri apa? Meninggalkan rukun Islam, ya, meninggalkan fardu. Solat tak buat, zakat tak bayar, ya, puasa tak, haji tak pergi walaupun mampu, boleh jadi jatuh kepada dosa-dosa besar. Sementara itu Al-Kabair itu sendiri berperingkat-peringkat dan berbeza-beza di antara satu sama lain, seperti yang dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam banyak-banyak dosa besar ni pun ada peringkat-peringkat dosa besar mana yang lebih patut dijauhi. Ada peringkat dia. Seperti mana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, mahukah kamu aku beritahukan perbuatan-perbuatan dosa besar? Kemudian baginda menyebut, setelah syirik, beberapa perbuatan di antaranya ialah menyakiti kedua orang tua dan menjadi saksi palsu. Ini daripada satu hadis Nabi Muhammad yang menceritakan berkenaan dengan Nabi sendiri menyusun antara perkara dosa besar dalam ketiga-tiga perkara ni. Yang paling pertamanya ialah syirik. Dosa besar yang paling tinggi tarafnya, maqamnya syirik. Yang keduanya, jangan menyakiti hati kedua ibu bapa, orang tua. Yang ketiganya, jangan jadi saksi palsu, membohong, ya. Ini semua merupakan perbuatan dosa besar. Apabila ada seorang anak yang melaknat orang tuanya sendiri, ada yang bertanya, mungkinkah seorang anak melaknat orang tuanya sendiri? Ya, ini satu kisah. Ya, satu kisah. Orang bertanya, tak boleh, antara dosa besar ialah melaknat orang tuanya sendiri. Orang tanya, ada ke anak melaknatkan ibu bapa dia sendiri? Nabi jawab, ada. Ia mencaci ayah orang. Dia mencaci ayah orang. Kemudian orang tersebut balik mencaci ayah dan melaknat bondanya. Itu sebab tak boleh mencaci, menyakiti hati orang dengan mencaci mak bapak orang. Ya. Rentetan antara perkara yang boleh jatuh kita menyakiti hati bapa ialah bila kita menyakiti hati mak bapak orang. Kita kutuk mak bapak orang. Kita kutuk mak bapak orang mana-mana je. Kita, bapak orang ni. Akhirnya orang ni tahu, orang ni pula kutuk mak bapak kita. Dah jatuh menyakiti hati kedua ibu bapa kita. Itu sebab jangan suka-suka main dengan nama mak bapak orang. Menyakiti hati dengan mencaci mak bapak orang. Dulu kecil-kecil selalu berbenar, kan? Lalu benar main, ya, mengutuk mak bapak orang. Pijak mak bapak, nah ini kepala mak bapakmu, pijak. Ni kepala bapak aku, bapak kau. Bapak aku, bapak kau. Kau berani pijak? Pijak. Kan? Cerita mencaci mak bapak orang. Ya, itu cerita Piramli ke? Piramli rasanya. Ya. Hadis ini menerangkan bahawa seseorang anak yang menyebabkan kedua orang tuanya mendapat cacian dan makian daripada orang lain adalah dianggap telah melakukan dosa besar dan haram. Tak bolehlah. Apatah lagi apabila ia sendiri sebagai anak langsung menyakitkan hati kedua orang tuanya. Itu baru kita sakitkan hati mak bapak orang. Kita mengutuk, menghina mak bapak orang. Apatah lagi kita menghina mak bapak sendiri. Lagilah haram, lagilah tak boleh. Sama ada dengan cara memukulnya, menghinanya dan sebagainya. Jadi tak boleh, ya. Sama sekali kita jaga-jaga agar kita tidak menyakiti hati kedua ibu bapa kita. Maksiat yang dilakukan kerana kesombongan menentang hukum Allah seperti mengambil riba adalah lebih berat dosanya. Ini peringkat-peringkat, ya. Maksiat yang dilakukan kerana sombong seperti mengambil riba, hukumnya lebih berat daripada maksiat kerana jiwa yang lemah. Maksiat ada dua. Kalau ikut ayat Dr. Yusuf Qardawi ni ada dua.
Satu maksiat kerana sombong, satu maksiat kerana jiwa yang lemah. Antara dua-dua benda ni, yang manakah yang lebih berat? Contoh, maksiat kerana sombong, contohnya riba. Perbuatan buat riba, sombong lah, dia duit banyak, kamu nak pinjam aku, kau kena bayar balik. Pinjam aku 1,000, kena bayar balik 1,500. Sombong, riba. Bahaya riba dengan bahaya zina. Antara perbuatan zina dengan riba, yang mana lebih bahaya? Agak-agak. Ya. Kalau ikut Dr. Syuk Al-Qaradawi, antara bahaya riba dengan bahaya zina, yang lebih dahsyat lagi dosanya adalah riba, bukannya zina. Kalau ikut pandangan kita ni, zina lah rasanya yang paling teruk benar, riba ni biasa. Sedangkan riba lebih bahaya, lebih aula dijauhi daripada zina. Dua-dua tak boleh, dua-dua haram, tapi yang mana lebih utama untuk dijauhi? Itu sebab namanya fiqh aulawiyat, yang lebih utama nak dijauhi, riba ke zina. Kenapa pula riba yang lebih bahaya? Kerana maksiat riba ni kerana kesombongan, menentang hukum Allah. Sedangkan zina ni, berzina ni dilakukan kerana jiwa yang lemah. Riba kita buat dalam bentuk kita belagak, sombong. Zina kita buat mungkin dalam keadaan jiwa kita lemah. Jadi riba hukumnya lebih berat daripada hukum berzina. Sehingga dosa mengambil riba adalah sangat besar di sisi Allah daripada yang lain, seperti yang dijelaskan oleh Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-278. Dan tinggalkanlah riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman, dan jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Itu dalil betul, ya, dalil yang qat'i, tak boleh sama sekali mengambil riba. Dalam satu hadis yang lain juga disebutkan, insya-Allah 847. Oh, belum lagi, main lagi. Dan aku habis sikit lagi. Okey, Nabi sebut lagi dalam sebuah hadis, ya, yang bermaksud sebutir darham yang dimakan seseorang daripada hasil riba, walhal ia mengetahuinya, maka dosanya lebih berat. Ini Nabi sini sebut ni, ya. Dia punya matanya mana ke? Matanya, elok sebut matanya sekali. Dirhamun riba. Dalam kitab ni tak ada, kitab apa? Kitab Melayu ni tak ada, kitab Arab ni disebut, ya. Dia punya matan Arabnya. Dirhamun riba ya'kuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lamu ashaddu min 36 zaniyah. Sebutir dirham yang dimakan seseorang daripada hasil riba, maka dosanya lebih berat daripada melakukan dosa zina sebanyak 63 kali. Ditegaskan lagi oleh Rasulullah, orang yang buat ribanya hukumnya, dosanya lebih berat daripada buat zina sebanyak 63 kali. Sekali riba seolah-olah kita berzina 63 kali. Itu betapa beratnya perbuatan riba. Nak kita tingkatkan di antara jenis-jenis dosa-dosa besar, ya. Okey, kemudian terus lagi, ya. Sikit lagi. Dosa-dosa maksiat hati yang besar. Dosa-dosa maksiat hati yang besar. Dosa-dosa besar itu bukan hanya terbatas kepada perbuatan zahir sahaja seperti yang dialami oleh setengah orang, namun ianya juga meliputi dosa-dosa yang dilakukan oleh hati. Bahkan ianya lebih bahaya, lebih dahsyat. Kita sudah bincangkan amalan-amalan hati adalah lebih utama daripada amalan-amalan anggota. Kita dah bincang dah daripada yang lepas, ya, muka surat 127 kita dah bincang dah, ya, 127. Keutamaan amalan hati ke atas amalan badan. Antara amalan hati dengan badan, yang mana kena diutamakan? Maka kita kena utamakan amalan hati daripada amalan badan.
Sebab apa? Kerana amalan hati itulah yang menentukan kepada terlaksananya perbuatan badan, ya. Amalan zahir tidak akan terima kecuali dengan amalan batin. Maksudnya hatilah punca nak menjadi sah segala perbuatan zahir. Jadi pentingnya perbuatan hati. Okey. Seperti mana kisah maksiat Nabi Adam dan maksiat Iblis. Ini diceritakan dalam kitab ni, ya. Ini yang terakhir lah ni, habis cerita ni dah lah. Sambung kemudian. Satu, cerita maksiat Nabi Adam. Nabi Adam buat maksiat. Apa maksiat Nabi Adam? Quran menerangkan yang pertamanya maksiat yang dibuat oleh Nabi Adam dengan isterinya ketika mana makan buah khuldi di dalam syurga. Perbuatan tersebut adalah amalan maksiat yang dilakukan oleh anggota tubuh yang zahir kerana lupa, azam yang lemah melawan nafsu. Itu maksiat Nabi Adam. Yang keduanya ialah maksiat Iblis. Tadi maksiat Adam, kemudian maksiat Iblis. Apa dia maksiat Iblis? Maksiat Iblis ketika mana ia enggan untuk mematuhi perintah Allah. Allah suruh sujud kepada Nabi Adam, dia tak nak sujud, ya. Maka berlakulah dua maksiat. Satu maksiat Nabi Adam, maksiat Iblis. Antara maksiat Adam dengan maksiat Iblis, yang mana yang lebih besar dosanya? Kena tengok kitab tu, ada jawapan dia. Antara maksiat Adam, iaitu dia makan buah khuldi tu, dengan maksiat Iblis, tak nak sujud kepada Nabi Adam seperti mana Allah suruh. Antara dua maksiat ni, yang mana lebih besar tingkatannya? Jawapannya mestilah maksiat Iblis. Sebab apa? Maksiat Adam ini hanya kerana bersifat zahir. Maksiat Nabi Adam ni kerana tindakan anggota badan yang bersifat zahir. Dia makan buah, tergoda lapar, dia makan. Maksiat yang berlandaskan kepada sifat zahir, berbeza dengan maksiat Iblis. Kerana maksiat Iblis ni adalah maksiat batin, tersemat di dalam hati dia. Dia tak nak sama sekali tunduk kepada Nabi Adam. Jadi antara maksiat Iblis dengan maksiat Nabi Adam, maka yang lebih berat sekali ialah maksiat kepada apa tadi? Maksiat Iblis, ya. Itu lebih berat dan lebih teruk sekali. Bezanya kerana satu zahir, satu lagi batin. Nak ceritakan kepada tuan-tuan betapa pentingnya amalan batin daripada amalan zahir. Rasalah cukuplah sekadar itu untuk perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan perkara-perkara maksiat. Antara perkara maksiat mana yang mesti, yang wajib, yang mesti kita jauhi terlebih dahulu. Kerana di antara maksiat-maksiat ni dia ada tingkat dia, dia ada peringkat dia. Jadi yang mana disebut tadi kenalah kita jauhi dahulu, ya. Rasanya syukurlah sekadar itu perbincangan kita pada malam ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Ada soalan ke? Tak ada. Tak ada lagi, bagus. Ada. Oi, ada. Allah. Tanya kat belakang lah. Ya. Tak apa, tanya. Berzina. Ya. Kenapa? Tadi disebut. Sebabnya riba ni dia maksiat yang berlaku kerana kita apa? Kita sombong, kita bongkak. Itu abang tak reti macam mana jadi nombor 3. Campur tolak jadi nombor 3 .
Oh, sebab angka 63 tu. Oh, sebabnya angka. Macam dahsyat benar tak? Seolah-olah bila kita buat riba, sekali riba seolah kita berzina dengan 63. Soalannya macam mana dapat? Kenapa 63? Wallahu a'lam bisawab. Susah teman nak menjawabnya. Ya, tapi cumanya nak cerita kepada tuan-tuan, bila Nabi sebut itu adalah satu benda yang berat sebenarnya. Ya. Nak menunjukkan bahawa riba ni sebenarnya terlampau berat dosanya, besar implikasinya. Nak cerita perbandingan dia seolah-olah riba ni memang perkara yang amat teruk, amat jahat berbanding dengan zina. Setengah kita anggap zina yang teruk, rupanya rupanya riba lagi teruk. Itu sebab kita pun bahaya juga sebenarnya. Kita kena faham, ya, yang kita buat kat bank-bank tu Islam apa, riba ke tak? Itu kena tanyalah orang bank. Panel syariah. Okey tuan-tuan ya. Setiap bank dia ada panel syariah dia. Yang mana ada perbankan Islam tu, dia ada panel syariah dia. Jadi sebaik kita rujuk demo lah, ya. Nampak macam sama kan? Rasanya dah 2-3 kali cerita dah berkenaan dengan riba ni tuan-tuan. Nampak macam sama, kadang sebenarnya bila kita tanya panel syariah, bukan ke riba juga Islam ni katanya? Apa? Pinjaman Islam kan macam apa? Pinjaman Islam ni bila kita pinjam kena bayar lebih juga. Nampak macam riba. Tapi orang panel syariah dia boleh jawab. Dia akan jawablah sebab macam ni. Dia beza di antara konvensional dengan pinjaman riba. Konvensional ni pinjam 100 kena bayar 120. Pinjam RM1 bayar RM120. Berlaku tempoh, lewat tempoh kena naik bertempoh kan. Berbeza dengan yang perbankan Islam, kaedahnya berbeza. Dia twist sikit je, ya. Yang Islam kita nak beli kereta, si A jual kereta, si B nak beli. Ni Islam ni. Si A jual kereta, si B nak beli. Si A kata nak beli kereta aku 100,000. Si B ni aku mana ada duit 100,000. Jadi si B ni pergi cari bank. Ya, bank pun okey tak apa. Aku beli. Bank beli daripada si A 100,000. Bank beli. Maksudnya berlaku jual beli. Kemudian bank pula jual kepada si B. Bank jual, okey, aku jual 120,000. Berlaku jual beli. Jual beli, wa halallahu al-bai'a wa harama riba. Jual beli halal, riba haram. Tu boleh. Berbanding dengan cara konvensional. Konvensional, si A jual kereta 100,000. Si B tak ada duit. Si B tak ada duit. Si B pergi bank. Bank kata, okey, aku pinjamkan kau 100,000. Dengan syarat kau bayar pada aku balik 120,000. Faham tak beza apa? Kaedah tu beza sikit je. Itu kalau tanya panel syariah. Kalau tuan-tuan yang lebih dahsyat lagi, tanyalah sendiri kan. Boleh tahu kaedah dia. Nampak macam sama tapi berbeza. Dia kaedahnya beza. Ya, kalau yang konvensional, si A jual 100,000, si B pinjam duit kat bank terus. Dengan syarat bayar balik kat bank sebanyak ini tinggi. Itu yang jadi riba. Itu antara nampak sama tapi tak serupa. Boleh sikit-sikit lah, ya. Wallahu alam, dah lupa 3 bulan tak ngajar. Jadi rasa cukuplah sekadar itu saja. Yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu an hazihil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqad ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahada ala nasrati syari'atik fawasakillahumma rabbitataha wa admuddaha wahdaha subulaha wa malaha bidunika alladzi la yahbu wa syarah suduraha bi faidin iman bik
wajmit tawakkul alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.